Aku tak banyak tonton dokumentari. Tak kisahlah apa-apa jenis dokumentari sekalipun. Bukan sebab aku tak minat tonton dokumentari, tapi sebab aku lebih banyak mengutamakan menonton filem dan TV series terlebih dahulu. Sebab terlalu banyak movie dan TV series yang aku nak kena catch up. Tapi sebab kenapa aku nak cerita pasal topik dokumentari ni, sebabnya benda ni bukanlah benda baru. Aku adalah tonton dokumentari series ni dekat Netflix yang bertajuk The Romantics. Dia ada 4 episod dan setiap satu episod tu ada dalam 50 minit. Okey, dia menceritakan mengenai pengarah filem yang bernama Yash Chopra menerusi interview oleh pelakon-pelakon Bollywood yang terkenal seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan, dan juga ada anak kepada Yash Chopra iaitu Uday Chopra dengan adiknya Chopra. Okey, Yash Chopra ni kepada yang tak kenal, dia lah yang direct filem Dar, Dil To Pagahe, Vizara, dan dia banyak produce filem-filem yang terkenal di bawah production dia sendiri iaitu Yash Raj Films. Okey, kepada yang tidak tahu juga, adiknya Chopra ni juga merupakan pengarah filem yang mengarah filem-filem yang terkenal seperti Diwali, Dulhaniye Le Jayenge dan Mohabbatin. Jadi apabila aku tonton series ni, bermacam-macam perasaan timbul seperti rasa nostalgia, rasa happy, rasa sedih, rasa romantik pun ada. Salah satu docu-series yang buat aku rasa puas hati bila aku tonton, dan aku rasa sepanjang aku tonton series ni, aku macam tak berhenti tersengih. Tu specialnya bila aku tonton docu-series ni. Aku ada juga tonton series yang lain seperti Is That Black Enough For You, Django and Django, The Movie That Made Us dengan Boy. Yang paling latest aku tengok Boy lah. Tapi disebabkan aku tengok docu-series The Romantics lah yang membuatkan aku, weh, Malaysia tak nak buat macam ni. Okey, sebelum aku mulakan borak topik ni, apa itu dokumentari? Okey, dokumentari ni dia merupakan filem non-fiction dibuat bertujuan untuk menyampaikan maklumat melalui fakta dan data berdasarkan kejadian atau peristiwa yang berlaku. Tujuan utama dokumentari ini dibuat ialah untuk highlight certain topics. Dia boleh jadi untuk menghiburkan, untuk menyebarkan maklumat, dan mungkin juga boleh memberi inspirasi kat kita semua. Dokumentari ini dia boleh menceritakan tentang apa-apa pun. Contoh macam nak cerita tentang nature ke, haiwan ke, ekonomi ke, politik ke, pembunuhan ke, ataupun filem. Sudah tentu terdapat banyak elemen penting di dalam penghasilan dokumentari ini, iaitu seperti interview, voice over, b-roll, coverage, footage, visual style, sound, dan gear-gear yang diperlukan untuk buat dokumentari yang bagus. Dan semua itu akan berjalan dengan lancar apabila pre-production, production, post-production diaturkan dengan kemas dan teliti. Jadi sebelum memulakan sesuatu interview tu, research yang banyak amatlah penting dan diikuti dengan treatment agar semasa sesi interview tu berjalan dengan lancar, cepat, supaya dapat kurangkan kos dan dapat bertanyakan dengan soalan yang tepat dan betul. Jadinya, okey, cerita tentang filem Malaysia. Okey, sejarah perfilman Malaysia ni bermula pada awal tahun 1930-an. Jadi dah hampir 100 tahun dah perfilman Malaysia ni. Jadi sepanjang tu ada beberapa dokumentari yang menceritakan sejarah perfilman Malaysia ni yang aku tahulah. Contohnya seperti Piramli Dokumentari oleh History Channel, Yasmin San oleh Edmund Yeo, Dari A ke Z Lokman oleh Kuman Pictures, Sijani Melawan Lembaga Puaka yang dikeluarkan untuk Freedom Film Fest. Lepas tu Profil Seni yang dikeluarkan dekat RTM, tapi yang aku jumpa interview dengan M. Amin je, pengarah M. Amin. Yang lain aku tak jumpa. Lepas tu retrospektif Pesta Filem ASEAN ke-8 dan ke-6 oleh Finas. Ini yang aku jumpa lah. Jadi dah hampir 100 tahun sudah usia filem Malaysia kita, tapi masih sedikit dokumentari tentang perfilman Malaysia. Tak kisahlah dari segi industri ke, dokumentari tentang pengarah filem ke, pelakon ke, pelawak ke, penyanyi ke, masih kita kata kurang lah. Jadi angan-angan aku ialah nak tonton dokumentari yang menceritakan mengenai sejarah filem Malaysia. Tak, aku tak nak indie dokumentari. Aku nak high production like Netflix
punya dokumentari ataupun hampir macam tu. Kenapa bila high production ni dia akan mempunyai bajet yang tinggi, jadinya kita akan dapat production value yang tinggi, dan sebab tu kita akan dapat pengarah, editor, sound design, DOP yang terbaik daripada kalangan yang terbaik, dan juga ada bajet yang cukup untuk membuat pemasaran tentang dokumentari yang akan dikeluarkan lah. Bukannya aku tak suka indie dokumentari ni, kalau ada teruskan, aku tetap akan tonton. Tapi bila kita nak buat sesuatu yang melahirkan apresiasi terhadap filem lokal ni, bagi pendapat aku lah, kita kena buat secara skala besar untuk menarik penonton-penonton biasa ni. Apa maksud aku bila aku sebut penonton biasa? Dari pandangan aku, kita ada 3 jenis penonton dekat Malaysia ni. Yang pertama, kita ada penonton dari kalangan industri filem dan seni itu sendiri, contohnya seperti pengarah filem, pelakon, penulis skrip, hinggalah pelajar filem. Kedua ialah dari penonton yang tak ada kena-mengena dengan industri filem tapi mempunyai apresiasi terhadap filem dan seni itu tinggi. Contohnya diorang ni terbagi pula pada 3 jenis, dari jenis fanboy, film buff dan cinephile. Okey, fanboy ni dia lebih kepada, kalau senang, geek dan nerd lah. Diorang minat anime, science fiction macam Star Wars, Star Trek, hero movie dari Marvel ke DC ke. Lepas tu kita ada film buff. Film buff ni dia tonton semua jenis filem, tak kisah Melayu ke, western ke, Chinese ke, India ke, dia tengok semua. Kalau cinephile pula dia lebih kurang macam film buff, tapi mungkin dia lebih faham bahasa filem dan mungkin menonton filem art house yang mungkin filem buff ni pun tak pernah dengar nama pengarah tu atau nama filem tu. Okey, ketiga pula adalah penonton biasa ataupun kita boleh panggil penonton casual lah. Diorang ni sekadar menonton untuk buang masa, untuk escapism, mungkin sangat memilih filem-filem apa yang diorang nak tonton dekat wayang, dan mungkin juga dia tak ambil tahulah tentang perkembangan filem dekat Malaysia ni. Jadi yang penting sekarang ni kita nak tackle penonton-penonton biasa ni, sebab jumlah diorang lebih banyak berbanding penonton yang nombor 1 dengan nombor 2 ni. Okey, antara dokumentari yang aku nak tonton lah, iaitu dokumentari mengenai sejarah filem Melayu awal tahun 1930-an hinggalah sekarang, ataupun boleh juga kita buat filem-filem yang dianggap penting sepanjang zaman dari hitam putih tu hingga yang sekarang. Filem-filem kritik atau penonton boleh anggap penting untuk kita tahu, untuk orang luar pun tahu. Kalau itu pun macam rasanya susah untuk dibuat, kita boleh kecilkan skop tu sikit. Kita boleh buat sejarah filem aksi, sejarah filem seram atau filem hantu ke, filem komedi ke, filem cinta ke, ataupun filem kartun. Aku rasa kalau kita buat sejarah filem kartun pun menarik juga. Maksudnya dari permulaan kartun si kancil, iklan-iklan, lepas tu kita bawa ke kartun macam Keluar Man, lepas Keluar Man tu terus ke macam yang kartun sekarang, Bobo-Boy, Upin Ipin, Ejali. Itulah. Aku rasa macam menarik juga kalau kita buat dokumentari tentang kartun Malaysia. Kalau diberi peluang lah kita, sebab sekarang ni kita tengah sembang angan-angan lah. Kalau aku diberi peluang, aku nak direct dokumentari yang menceritakan 4 living legend. Okey, 4 living legend ni ialah Yue, Nasijani, Datuk Rahim Razali dengan Hassan Muttalib. Okey, kenapa aku nak buat 4 living legend ni? Sebab diorang ni aku consider ikon lah dalam industri filem. Yue seorang pengarah yang hebat. Aku rasa yang dia buat ni semuanya cerita yang bagus. Dia pun dah banyak jadi juri dekat festival filem dekat luar. Jadi dia wajib ada lah dalam dokumentari ni. Okay, Pak Nasir pula, dia seorang yang sentiasa memberontak. Dia banyak membawa isu cetak rompak daripada zaman 80-an hinggalah sekarang. Isu cetak rompak ni pun bermula dari zaman P. Ramlee lagi, sehingga sekarang pun masih lagi berlaku, dan aku rasa salah satu topik yang masih relevan untuk diceritakan. Tiga lah Datuk Rahim Razali, seorang pelakon, penerbit, penulis skrip dan pengeluar sukan. Dan mungkin ada banyak lagi. Salah satu filem kegemaran aku dari Datuk Rahim Razali lah filem Abang. Jadi banyak cerita yang menarik yang kita boleh korek dari Datuk Rahim Razali ni. Dan seterusnya adalah Pak Hassan, father of Cartoon Malaysia. Selain daripada itu, dia juga seorang pengkritik filem dan mempunyai ilmu yang sangat luas tentang mengenai bahasa filem. Jadi dia perlu ada dalam punya list of orang yang aku nak interview. Kedua ialah dokumentari yang aku nak interview kumpulan senario. Okay, kenapa senario? Sebab senario ni bagi aku lah, dia salah satu benda yang
sangat besar dulu. Walaupun sekarang mereka tak segah yang macam dulu, tapi mereka ni masih ada dan masih lagi bersemangat. Diorang buat reunion, diorang rebrand nama kumpulan diorang, sekarang dah jadi Senario Union. Okey, kumpulan Senario ni dia ada banyak musim sitcom, ada 11 filem, berpuluh lagu, banyak album. Lepas tu pernah buat konsert dekat luar negara, dekat Singapura dengan Brunei. Dari situ kalau budak-budak zaman sekarang ni tak kenal, lepas tu kita cerita diorang punya achievement, aku rasa budak-budak ni akan rasa macam wow, siapa diorang ni. So harap-harap ada interview macam ni, budak-budak ni pun akan cuba cari diorang, tengok balik sitcom diorang, dengar lagu-lagu diorang, sebab lagu-lagu diorang pun lagu rakyat kan, lagu yang bagus. Lepas tu semua ahli pun masih lagi ada. Jadi macam kita kena ambil lah peluang ni nak interview satu kumpulan ni. Okey, bagi aku diorang ni hyper. Aku rasa bila kita baru nak tanya apa khabar pun diorang dah jawab soalan yang ke-10. Begitu bersemangatnya diorang ni. Jadi production kena pandai manage lah. Kena tanya soalan yang betul, buat research yang mendalam tentang kumpulan Senario ni. Yang ketiga, aku nak buat filem aksi Malaysia lah. Aku rasa yang paling menarik nak buat adalah filem aksi Malaysia. Sebabnya aku suka filem aksi. Apa yang aku nampak sekarang ni, filem aksi Malaysia dah semakin banyak dan ada kemajuan dari segi production value, koreografi, dia punya sound effect berbanding pada awal tahun 2000 lah. Jadi menarik kalau kita nak buat dokumentari mengenai filem aksi ni dari zaman hitam putih hinggalah zaman sekarang lah. Selain itu kita boleh tahu apa kesukaran apabila buat filem aksi ni, berapa minimum bajet dia, pelbagai soalan menarik yang kita boleh tanya dan nak tahu jawapan dia. Jadinya kalau nak buat dokumentari ni, kita kena buat secara bersungguh lah. Bagi aku, treatment dan editing paling banyak main peranan bila kita nak buat dokumentari ni. Footage kena banyak dan dalam keadaan yang elok dan HD. Lepas tu audio kena jelas, location kena lah tepat. Jadi tu je aku nak cerita kenapa aku anggap benda ni sekadar angan-angan, benda macam tak boleh dibuat. Jawapan mudah dia sebab belum ada lagi penerbit-penerbit yang berminat atau percaya nak buat dokumentari tentang filem Malaysia ni, atau berkaitan dengan industri filem lah atau seni lah. Mungkin ramai je yang pengarah atau production yang ada idea yang sama macam aku tengah sembang ni, tapi itulah mungkin diorang tak ada duit untuk buat. Ni apa yang aku tahulah. Kalau ada yang sedang dalam perbincangan, aku minta maaf. Baguslah kalau macam tu. Ya, cakap memanglah senang cakap kena buat macam ni, kena buat macam tu, tapi itulah, ini hanya sekadar idea, impian aku untuk tonton dokumentari berkaitan dengan perfilman Malaysia, dan harap dia menjadi satu kenyataan lah pada satu hari nanti. Benda ni kalau kita nak buat, memang kita kena buat betul-betul sebab dia memerlukan kos yang tinggi, resource yang banyak. Bila aku sebut resource tu, maksudnya kita punya footage lah. Footage kita, aku tak tahulah kita ada ke footage yang dalam bentuk HD. Ya, tapi mungkin apa yang aku cakap ni mungkin macam short sendirilah. Banyak lagi benda yang kita kena fikir. Jadi aku anggap benda yang aku sembang ni sebagai sembang kosong lah bersama korang, sebab dah benda ni aku berfikir dalam kepala aku dah dekat seminggu 2 minggu jugalah. Jadi aku rasa aku kena luahkan juga dalam video ni. Jadi terima kasih kepada yang tonton video ni sampai habis. Aku harap korang diberi kesihatan yang sihat. Oh, disebabkan aku tak banyak tonton dokumentari, korang boleh cadangkan dokumentari yang bagus atau yang korang suka dekat komen di bawah, dan korang juga boleh beri pendapat korang tentang apa yang aku merepek dalam video ni. Jadi ya, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.